Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Nawaitu ta'lu wa ta'lim wa tazakkura wa tazkira wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hasa ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalata alal khair ibtigha'a wajhillah wa qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma inni as'aluka ilman ladunni wa mashraba safihani ya wahabu ya ghani. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bih wa bi'ulumihi fid dharain amin. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi, a'tini mahabbataka wa ma'rifatak. Amma ba'du, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkata Tuan Minal Al-Fatani dalam kitab dia Irsyadul Ibad ila sabilir rasyad, sehinggalah perkataan dia muka surat 5, dan daripada segala sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam sekaliannya, dan daripada tabi'in yang mengikut bagi mereka itu dengan kebajikan hingga hari kiamat, dan daripada kami serta mereka itu dengan rahmat engkau ya arhamar rahimin, wa alaina ma'ahum fihim bi rahmatika ya arhamatuh. Wa alaina ma'ahum dan segala sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ni kedudukan manusia selepas daripada golongan nabi-nabi, golongan sahabat-sahabat nabi. So lepas pada golongan nabi, Nabi Muhammad, nabi-nabi lain, lepas pada tu martabat manusia hak mulianya sahabat-sahabat. Ada kata malaikat dulu berbanding sahabat, ada kata sahabat dulu berbanding malaikat. Tengok debel tak debel dia. Siapa manusia kata dia lebih bisa pada malaikat. Dan sekaliannya, dan daripada tabi'in. Tabi'in ni orang yang sempat berjumpa dengan sahabat dan duduk lama dengan sahabat, maka itu dipanggil tabi'in. Manakala sahabat orang yang berjumpa dengan Rasulullah, dia lihat ke dia tak lihat Nabi, hak penting dia berjumpa. Dia nampak ke tak nampak Nabi, dia dengar hadis daripada Nabi ke tidak, semata-mata berjumpa, mati dalam Islam, maka itu dipanggil sahabat, sekalipun sebentar sahaja. Beza dengan tabi'in. Tabi'in kena duduk lama dengan sahabat baru dipanggil tabi'in. Sebagaimana sahabat ada sahabat besar, sahabat kecil, maka tabi'in pun ada tabi'in besar, tabi'in kecil. Ada lagu tu. Yang mengikut bagi mereka itu, mereka sahabat-sahabat, dipanggil tabi'in dengan kebajikan. Siapa-siapa dia yang ikut sahabat dengan benda-benda molek, benda-benda kebajikan, maka dia dipanggil tabi'in. Siapa dia? Siapa bila-bila sampailah hari kiamat. Siapa dia ikut sahabat hok molek, maka dia masuk tabi'in, 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 tak apalah.
Hak penting ikut hak molek. Dan daripada kami, katanya pengarah, serta mereka itu dengan rahmat Engkau ya Arhamar Rahimin. Yakni kami dan mereka semua minta dapat rahmat-Mu ya Allah ya Tuhan kami. Arhamar Rahimin. Nabi kata siapa dia yang ulai perkataan ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin. Siapa dia yang ulai ya Arhamar Rahimin 3 kali, maka lepas pada tu mustajab doa. Mintalah gapo-gapo. Maka kita ulai ya Arhamar Rahimin, akhir sekali farij alal muslimin. Ya Allah lepaskan segala duka cita, segala sakit, segala derita orang mukminin. Ketahui olehmu hai orang yang berkehendak kemenangan dunia dan akhirat. Siapa dia nak kejayaan dunia dan akhirat, bukan dunia saja. Apa dia? Yang dibukakan mata hatinya dengan nur yakin. Siapa dia yang nak kejayaan dunia dan akhirat, dan dibuka ke mata hatinya, orang yang dibuka mata hatinya dengan nur yakin, cahaya keyakinan yakni iman dan Islam. Apa dia? Bahawasanya adalah jalan yang menyampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat ni siapa mati. Kita duduk dalam jadi wali ko makom tinggi setara mana pun, jangan tinggal perkataan ni. Dia kata apa dia? Bahawasanya jalan ataupun cara yang menyampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jalan ni tentu dah sapa kepada Allah taala. Apa dia jalan tu? Saja. Mengikut penghulu kita Sayyidina Muhammad pada tiap-tiap kelakuan dia, perbuatan dia, keadaan dia, dan amalnya amal Nabi. Segala amalan Nabi, segala kelakuan, segala hal, segala perasaan Nabi kena ikut berlaku. Maka inilah satu-satunya jalan yang menyampaikan kita kepada Allah. Tidak ada jalan yang boleh menyampaikan kepada Allah kecuali jalan Muhammad. Maka kalau orang nak pergi kepada Allah tak melalui cara Muhammad, maka tidak sampai. Sekalipun dia boleh bertapa, mari perasaan fana ko, mari perasaan bakok ko, tetapi bukan cara Muhammad, tertolak berlaku. Tok ca paderi, orang duk amal agama orang kafir duk cari nak ketenangan, nak cari fana, nak cari keabadian, nak cari kebahagiaan yang abadi, saadatul abadiyah pun tidak akan diterima kecuali melalui jalan Muhammad. Dan ialah Nabi Muhammad itu tempat ikutan segala yang mengikut. Siapa dia nak ikut, dialah panutannya. Dialah idola dia, dialah contohnya Nabi Muhammad. Nak pergi kepada Allah dengan sempurna, pergi melalui pakaian Muhammad. Zahir dan batin Muhammad baru sempurna. Kalau kita ambil batin saja tinggal zahir, pergi tapi tak sempurna. Kita pergi dengan zahir saja tak sempurna. Pergi dengan batin saja tak sempurna. Ambil belaka. Ada orang mengaji hakikat dah tak siap ambil syariat. Bapa demo tak siap ambil syariat? Ada nafsu gapo kalau betul nak ikut nak Allah Taala, ikut Allah Taala. Kata Allah perintah kita ikut Muhammad zahir dan batin. Ambil dua-dua. Ni ambil batin saja, zahir tinggal, masalah juga. Ada orang ambil zahir saja, batin tak siap juga, supa dulu tak dengar belaka ni. Maka rasa sapa kepada Allah tidak sampai kepada Allah. Dan imam bagi segala orang yang dapat petunjuk. Nabi Muhammad lah imam dia. Imamul hadrah. Ya Imam al-hadrah kan tak ingat Imam al-hadrah. Tak ingat imam, tak ingat nama. Wahai Rasulullah, kamulah imam hadrah. Apa maksud imam hadrah? Hadrah maknanya kepangkuan.
Wa ila hadratin nabi. Hadrah tu apa? Kepangkuan nabi. Di samping mengadap berjumpa nabi. Ke hadrat. Ke hadrat ni makna dia lagu tu. Hadir, hadara yahdur ni, hadrat ini apabila orang merasai Allah Ta'ala wujud dengan hadir di perasaan dia. Maka orang tu sudah masuk ke dalam hadrah dipanggil. Ada hadrah ni maksud dia majlis zikir, dipanggil majlis zikir, hadrah dipanggil. Gendai ko, majlis zikir ko. Ada orang masuk dalam majlis hadrah tapi dia tidak ada dalam hadrah. Ada orang tidak masuk dalam majlis hadrah tetapi hati dia sentiasa hadir Tuhan duduk dalam hadrah semacam. Maka siapa dia paling bisa sekali? Imam dia. Dalam bab hadir hati dengan Tuhan, imam dia tentu dah Nabi kita. Imamul hadrah. Dialah imam ketika orang-orang duduk tengah hadrah dengan Allah Ta'ala. Ketika hati hadir belaka dengan Tuhan, tak boleh lawan dengan Nabi Muhammad. Dialah jadi imamnya. Imam bagi segala orang dapat petunjuk. Dan ialah pintu yang membukakan keredaan Allah Ta'ala dengan rahmatnya. Maka tiada jalan yang menyampaikan kepadanya kepada Allah melainkan dengan dia, dengan Nabi Muhammad. Dengan penghulu kita lah. Dan tiada masuk kepadanya kepada Allah melainkan daripada berkat, daripada izin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita nak cari redha Allah, ikhlaslah kamu dengan Muhammad. Buat apa Nabi Muhammad suruh, insya-Allah Tuhan akan redha kepada kamu. Tetapi kalau nak suruh Tuhan redha, buat hak lain bercanggah dengan Nabi Muhammad, Allah, payah. Tuhan kata mu ikut Muhammad, aku sayang kamu. Fattabi'uni yuhibbukumullah. Ya kata dalam Quran kata ikut Muhammad, katanya Nabi Muhammad ikut aku, yuhibbukumullah. Tuhan akan masuk ke kamu dalam rahmat saya Allah Ta'ala. Masuk kepada hadrah mahabbah pula. Daripada hadir hati biasa masuk ke dalam hadir hati orang yang menyayangi Allah Ta'ala. Orang yang disayangi Allah Ta'ala. Kalau kita kan masuk ahli dah, tapi tak semua ahli tu istimewa. Hak ni masuk ahli istimewa pula. Ahli mahabbah dipanggil. Seperti firman Allah Ta'ala kata, wa man yabtaghi ghairal islami dina falan yuqbala minhu. Dan barang siapa berkehendak mencari duk ita-ita akan yang lain daripada agama Islam, duk cari selain daripada agama Islam, nak cari hak Tuhan redha bukan agama Islam, tapi nak cari agama lain tapi nak suruh Tuhan redha juga, maka tidak diterima. Sekalipun kita rasa kita paling baik, kita paling hebat, tak diterima baginya. Dan lagi firman Allah Ta'ala, zalika bi anna Allaha maulal ladzina amanu wa annal kafirina la maula lahum. Bermula demikian itu bahawasanya Allah Ta'ala yang memerintah bagi segala mereka yang percaya mereka itu. Tuhanlah yang memerintah, Tuhanlah maula, Tuhanlah penjaga, Tuhanlah pemelihara kepada orang yang beriman dengan Tuhan. Orang beriman dengan Tuhan, siapa dia jaga dia? Allah hok jaga dia. Kita lah ni bapa Tuhan tak jaga kita, mungkin kita tak beriman lah mana lagi. Sebagaimana janji Tuhan di dalam Al-Quran. Tuhan kata kalau mau beriman sungguh, aku jaga kamu. Aku maula kamu. Aku pencipta kamu. Yo, dan aku beri penjaga khas untuk kamu kalau mau beriman sungguh dengan aku. Padahal Tuhan jaga belaka dah, seluruh makhluk ni Tuhan jaga. Kenapa diulang lagi perkataan ni? Orang tahu dah. Maula yakni penjaga khas daripada Tuhan. Orang lain tak boleh, dia boleh. Orang lain tak selamat, dia selamat. Orang lain sakit, dia tak sakit. Ni berarti dijaga Tuhan ni.
Maka penjagaan yang paling besar di sisi Tuhan adalah dijaga iman. Gapo dia berlaku ujian atas muka dunia, suka, derita, sakit, sehat, senang, susah pun Tuhan jaga iman kita. Ada tu Tuhan tak jaga iman dia, Tuhan wi kemewahan, Tuhan wi bahagia, Tuhan wi gapo lawan Allah Taala. Ada Tuhan wi sakit, Tuhan wi gapo. Maka sakit ni tak semestinya, hak penting iman tu Tuhan jaga. Hak tu paling besar sekali penjagaan Tuhan pada kita. Dan bahawa segala orang kafir itu Tuhan kata, tiada Tuhan yang memerintah bagi mereka, la maula lahum, tidak ada penjaga bagi mereka. Pas Tuhan tak cara kat orang kafir. Kalau kita mengaji dalam ilmu tauhid, semua Tuhan cara berlaku, orang kafir pun Tuhan cara. Ni dalam ayat Quran ni, la maula lahum, tidak ada penjaga ni, Tuhan pun tak cara kepada orang kafir. Orang kafir hidup sendiri. Kalau wahabinya baca lagu tu dah la maula lahum. Ambo mengaji ke bahasa Arab ke, maka ambo terjemah la maula lahum, tidak ada sebagai penjaga. Tak ada orang yang menjaga orang kafir. Betul ke? Sebab tu jangan terjemah qasi qadar, terjemah harfiah gak. Jadi karut qasi qadar lah. Jadi Tuhan cara kepada orang kafir, ya, tetapi bukan cara yang khas. Sebagaimana orang mukmin ada Tuhan cara secara khas bagi dia. Maka tiap-tiap kebajikan sungguhnya hasil ia daripada buah mengikut akan dia, akan Nabi Muhammad. Setiap kebajikan itu adalah hasil buah daripada mengikut Nabi Muhammad. Maka apa saja amalan, kalau kita ikut Nabi Muhammad, insya-Allah akan menghasilkan kebajikan. Tetapi kalau ibadat tak ikut Nabi Muhammad, insya-Allah tak jadi kebajikan. Sekalipun gambaran nampak seperti ikut Muhammad, tetapi zahir batin tidak ikut masalah. Kena ikut belaka. Dan tiap-tiap kejahatan sungguhnya sebab menyalahi dan bid'ah. Semua benda-benda kejahatan berpunca daripada menyalahi Nabi Muhammad dan bid'ah. Apa maksud bid'ah? Orang bid'ah ini tak ikut Nabi Muhammad. Wahabi kata ni nyakut ni apa? Sudah bid'ah. Bid'ah ni tak ikut Nabi Muhammad, menyalahi Nabi Muhammad. Yakni mengada-ngada ke yang tiada ada pada sunnah Nabi. Benda hak tak ada dalam sunnah Nabi, tiba-tiba direka, maka hak tu dipanggil bid'ah. Contohnya, bid'ah hak tidak ada zaman Nabi, Wahabi. Tidak ada zaman Nabi. Gapo dia lagi? Macam-macam benda lah ni. Hak benda moden-moden, PhD ko, hak tu tidak ada zaman Nabi ni. Tak tahulah kalau dia mau temu hadis dalam Muslim ko, Bukhari ada PhD ko. Contohnya lah, patu kias dirilah. Patu syekh tarikat tu, bid'ah ke tak? Bid'ah. Gapo dia? Tarikat. Nama dia, nama ni macam-macam nama ambo tak ada zaman Nabi Muhaizat, tak ada nama Nabi zaman Nabi. Patut apa dia maksud mengada-ngada ke menyalahi Nabi, menyalahi keedah hak Nabi dalam hadis, menyalahi Al-Quran. Katanya Sayyidina Aisyah, benda pertama bid'ah selepas daripada kematian Nabi adalah tapi, tahu tapi? Mengidam-idam padi huma, mengidam dana. Tapi ni, bubuh padi ni tapi. Ayuk, tepung ni ayuk. Orang zaman dulu, zaman Nabi, tepung kasar-kasar pakai makan lagu tu. Orang tak ayuk, ambil hok halus saja. Orang zaman lo ni nyom mesin ambil ayuk, ambil hok molek sekali. Maka benda ni katanya Sayyidina Aisyah bid'ah. Bid'ah apa dia hukum dia? Ulama kata bid'ah haruh ada. Ada ulama kata bid'ah makruh pun ada. Tuh. Sayyidina Aisyah kata bid'ah ni. Lama Rasulullah ni tidak ada benda lagu ni.
Tetapi manusia sekarang terlalu mewah dalam makan ni. Tapih makan ni. Tengok sahabat dulu tak tapih makan ni. Makan gandu kasar-kasar lagu tu tak tapih. Sebab Rasulullah tak tapih. Tak berani dia buat. Kita lah ni bukan kata tapih. Malah nak cerita takut orang suruh hati. Macam-macam contoh-contoh bid'ahnya. Jadi bid'ah ulama membahagikan, Nabi sendiri membahagikan bid'ah kepada dua. Bid'ah hasanah, bid'ah sayyi'ah. Bid'ah hak boleh pahala, bid'ah hak tak boleh pahala. Sekalipun benda ni tidak ada zaman aku katanya Nabi, tetapi kalau kamu buat boleh pahala benda ni. Kalau kamu tak ada benda, kalau kamu buat boleh dosa. Man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila lim ba'dahu. Wa man sanna sunnatan hasan sayyi'atan falahu wizruha wa wizru man amila bih. Siapa dia yang buat satu sunnah yang molek dan orang ikut, maka dia dapat pahala dan pahala orang yang ikut dia. Dan siapa dia buat satu sunnah jahat, maka dia akan dapat dosa dan dosa orang yang beramal dengan dia. Nabi sebut sendiri, sunnah baik, sunnah jahat. Ni sunnah Nabi. Cuma orang tak periduk, patut kita periduk. Tu dipanggil sanna sunatan. Katanya Syekh Wahabi kata. Dalam hadis ni bukan kata reka bid'ah. Dak sanna. Ni maknanya sunnah Nabi. Lama orang tak cara. Tiba-tiba kita periduk. Tu masuk sanna sunatan hasanatan tu. Kalau lagu tu ada sunnah jahat juga Nabi. Dah Nabi kata dia sunnah baik dengan sunnah jahat. Ni bukan kecek bak sunnah Nabi. Sunnah Nabi semua molek belaka. Hadis ni sebut sunnah baik, sunnah jahat. Berarti bukan kaitan dengan sunnah Nabi. Cakap ada sunnah jahat Nabi. Maka tidak ada kaitan dengan sunnah baik, sunnah jahat. Ni sunnah yang dibuat oleh orang selepas daripada Nabi. Buat baik dapat pahala, buat jahat dapat dosa. Mana nah? Yakni bid'ah, yakni mengadakan tiada pada sunnah Nabi. Kalau ada pada sunnah Nabi, maka tu tidak dipanggil bid'ah. Contohnya, benda hak sunnah Nabi yang dianggap bid'ah, baca selawat. Ada zaman Nabi, ada. Baca qasidah dianggap bid'ah. Tak, sunnah ada zaman Nabi. Berdoa ada zaman Nabi. Berzikir ada zaman Nabi. Gapo dia lagi? Ikutlah. Baca Quran ada zaman Nabi. Baca sirah Nabi, baca maulid sirah Nabi lah. Baca kisah-kisah Nabi ada zaman Nabi. Dalam Al-Quran pun ada sebut. Gapo dia lagi? Berdoa di ketika awal permulaan amalan sunat, awal tahun, akhir tahun. Gapo dia lagi? Ikutlah. Benda-benda lagu tu. Baca Yasin ada zaman Nabi. Baca Kahfi ada zaman Nabi. Gapo dia lagi orang dok anggap bid'ah lah ni. Ziarah kubur ada zaman Nabi. Orang dok kata bid'ah. Ada belaka. Maka bercanggah dok dengan sunnah Nabi, tidak ada bercanggah. Patut bercanggah dengan sunnah Wahabi. Bercanggah dengan sunnah Wahabi. Tapi dengan sunnah Nabi dok. Sebab kita ikut Nabi bukan ikut Wahabi. Biar jelas gitu. Jangan rasa keliru lagi. Apa yang kita buat sekarang adalah menurut sunnah Nabi. Sekali bercanggah dengan Wahabi, Wahabi tak ada kaitan. Dia sendiri pun tak wujud zaman Nabi, sebab tu dia bercanggah dengan Nabi. Seperti firman Allah Ta'ala kata, فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Maka hendaklah takut olehmu akan mereka yang menyalahi mereka itu pada suruhan Nabi. Apa yang Nabi perintah, dia larang. Nabi kata baca Yasin, dia larang baca Yasin. Nabi suruh ziarah kubur, dia larang ziarah kubur. Nabi suruh berzikir, dia marah orang berzikir. Nabi suruh selawat banyak-banyak, dia marah orang selawat banyak-banyak. Ni menyalahi Nabi belaka tu. Gapo dia akan kena kepada mereka bahawa mengena mereka itu fitnah. Kumpulan ini akan diberi ujian. Nyasa kok si kok dah.
Ngapo kesek kok dah. Nah, gi situ nya hamba demo tak boleh mengajar. Gi situ nya hamba demo tak boleh mengajar. Menyasar kau sekok dah. Nah, akhir sekali cepat. Oh, benar sedap demo lebar hamba Wahabi. Nah, demo telah menyekat periuk nasi hamba. Hamba lah ni tak boleh mengajar, kena tarik tauliah, kena gapo sebab orang tuduh demo Wahabi. Tuduh tak jadi, ni sengoti. Hamba bukan tuduh demo. Demo sengoti tuduh Wahabi, kalau tuduh tak apa lagi. Nah, tak ngaku, kata ngapuh, tak ngaku Wahabi ni. Demo Wahabi, tak. Supaya orang gila, demo gila, tak. Doktor gila sebenarnya, hamba tak gila. Nah, macam-macam. Kecek biar jelas lah ni, sebab masyarakat semakin pahal ni, alhamdulillah semakin nampak Wahabi tu siapa. Wahabi semakin takut, semakin bimbang kerana apa? Kerana segala tipu daya orang tahu belakang dia. Orang boleh jawab dah. Baca Yasin dosa, katanya makcik, jual goreng pisang, tak boleh terima akal. Hamba baca Yasin, Nabi suruh. Ustaz siapa dia nak lari hamba baca Yasin? Nabi tak buat. Siapa dia kata Nabi tak buat baca Yasin? Dia mau tahu mana? Doktor ada dalil ke tak? Kata Nabi lari baca Yasin. Kata doktor tu tak boleh jawab. Daripada seorang makcik penjual goreng pisang. Kebenaran akan benar. Kejahatan, kebatilan akan sesak sekalipun dia profesor. Lagu tu. Kena pegang lagu tu. Kita ajar masyarakat lah ni lawan orang hok salah dengan Nabi. Lawan selalu. Tak usah duk takut lah. Dia siapa dia? Kau seh Rabbana mana pun. Ajar tanya sikit. Nampak dia bisa pada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tak lari baca Yasin. Dia lari baca Yasin. Kita tanya sekali dia. Biaya kecuk palo-palo. Lagu tu. Atau mengena akan mereka itu azab yang pedih. Kalau orang ni buat menyalahi suruhan Nabi. Nabi suruh baca Yasin, dia kata jangan baca Yasin. Nabi suruh ziarah kubur, dia kata jangan ziarah kubur, jadi kuburiun. Macam-macam benda. Nabi suruh selawat, dia tak siwi selawat. Biaya takut sekali. Ni ayat Quran kata azab yang pedih. Dah ustaz tafsir ayat ni. Dia mungkin nak tafsir cara otak gini ke. Tu jangan tafsir guna kepala otak. Kena tafsir, kena pakai tafsir. Jangan pandai-pandai bijak. Sebab tu kalau orang ngajar tafsir, pegang Quran saja, tak ada panduan, perhati sikit. Takutnya bijak. Hari tu dalam TV dah sekali, gegar gepar. Nampak dia bisa dah tafsir, tapi ada hari tu gegar. Gapo dia tak tahu isu, hamba pun tak ada nak perhati. Siapa dia tak ingat dah, gegar gepar. Lah ni senyap dah. Maka istihadlah olehmu bersungguh-sungguh. Bersungguh kamu. Sungguh-sungguh ni. Istihad tu sungguh dah. Bersungguh-sungguh ni istihad juga. Akan bagai yang memberi manfaat bagimu pada agamamu. Sungguh kamu nak cari benda yang manfaat kepada diri kamu. Apa dia? Menuntut keredaan Allah, Rasulnya. Cari benda-benda yang menyebabkan Tuhan suka kepada kita. Tuhan redha kepada kita. Nabi redha kepada kita. Sekalipun benda itu nampak sedikit, nampak biasa, tetapi kita rasa Nabi suka perbuatan ni. Tak syarat buat benda besar-besar. Contohnya kita tak ada pitih, nak sedekah sejuta tak ada pitih. Kita adalah sama, bui pitih. Tentu kita kata Tuhan suka perbuatan ni. Nabi Muhammad suka, sekalipun kita sedekah sama ya, 50 sen sama ni. Ui sama. Ataupun kita nampak benda yang menyakiti di jalan raya. Tengok ada kayu, kogapo, ada lubang, kita pun kemah jalan-jalan ni. Berhenti kereta, buat lari benda-benda hok menghalang jalan. Nampak biasa ya, orang lah ni tak cara, orang lah ni nak buat kebajikan hok gereng-gereng. Tak sih buat hok kecil-kecil ni. Maka kita buat hok kecil-kecil. Gitu. Dan menuntut akan amal yang menghampirkan diri kepada Allah Ta'ala. Apabila mu nak dapat redha Allah, mu kena cari amalan-amalan yang menyebabkan Tuhan suka. Cakap mu nak duduk saja tapi nak Tuhan suka. Nak buat lagu mana tak tahu. Kena mikir, apa dia amalan, perbuatan, ibadat yang menyebabkan Tuhan suka. Kena buat lagu tu. Dan memberi manfaat pada akhiratmu.
Mu rasa benda ni mari ngaji ni ada faedah ke tak? Ada faedah ya Allah ya Tuhanku. Aku mari ngaji ni mu suruh. Nabi Muhammad pun suka mari ngaji. Biarlah jenera pun. Sekurang-kurangnya hamba tak jenera dapat TV. Sekurang-kurangnya biarlah hamba jenera pun. Teh sikit pada jenera dapat TV. Dan mengambil bekal olehmu bagi akhiratmu yang amat jauh perjalanannya. Maka rajin-rajinlah berbekal. Perjalanan yang sangat jauh tetapi bekal sangat sedikit. Banyak ke bekal kita. Lagu mana kita nak bekal hok banyak-banyak? Duduk dengan orang baik. Kita malah pun jadi rajin. Kalau kita duduk kawasan orang semaya Jumaat, insya-Allah kita lekat semaya Jumaat. Kalau kita duduk rumah mungkin payah. Kadang-kadang ada orang semangat nak buat baik tapi dia duduk suasana tak baik. Maka dia tidak dapat buat banyak amalan baik. Tapi orang ni tak buat amalan sangat. Tapi kerana dia duduk di kawasan orang baik, maka secara automatik dia terbuat amalan baik yang banyak. Jadi cara lah ni, kalau orang tanya lagu mana nak istiqamah dengan kebaikan, cari tempat, cari kawasan, cari masa, cari orang-orang baik. Maka insya-Allah kita akan jadi istiqamah, jadi baik. Ikhlas tak ikhlas, tak apalah berlatih dulu. Tak seduk koyak ikhlas lah. Dan lagi amat payah jalannya. Dalam perjalanan kita nak tuju Tuhan tu jauh. Bekalan sedikit, payah pulak jalan itu. Sangat sukar perjalanan nak jadi baik ni. Dan amat banyak seterunya. Allah musuh dalam perjalanan ni. Setan ada, dunia ada, perempuan ada, harta, pangkat. Semua itu mengganggu perjalanan kita menuju Allah. Dalam payah perjalanan dia. Ada penuh onak dan duri. Nak berjalan kadang-kadang susah, kadang-kadang gini. Maka keadaan dia, hak penting kita berjalan. Kalau tangan kita kuat, kita berunggar. Kalau kita serah letih, kita jalan. Kalau serah kita tak gerak jalan, kita ngesok. Kalau kita tak ngesok, jangan tukar jalan esok ya. Biarlah hak penting kita duduk atas jalan tu. Hamba buat apa duk senyap? Tak jalan langsung, hari ni tak gerak serah. Tak esok pula jalan slow. Hak penting jangan tukar landasan. Ingat landasan ini menuju kepada Allah Taala. Ulama-ulama dulu kalau boleh nikmat, dia akan kata, ya Allah ya Tuhanku, jadikan nikmat ini bersambung ke syurga. Lagu mana? Saya suka, saya ketawa, saya gembira ni biar suka buah masuk dalam syurga. Biar lagu tu. Hamba boleh nikmat ni ya Allah ya Tuhanku, nikmat buah sambung dengan nikmat dalam syurga. Ni antara doa ulama-ulama dulu. Amat banyak seteru. Maka ialah sebenar-benar musafir yang berkehendak kepada bekal yang banyak. Inilah perjalanan nak menuju Allah Ta'ala. Memerlukan bekal yang sangat banyak kerana jauh perjalanan. Kecik kiyah ni. Bukan kata, apa awak ni? Sipir baju apa semua? Musafir. Nak pergi mana ni musafir? Hamba mengaji musafir jauh. Jauh mana? Lepas tu bawa piti. Tak bawa piti sudah. Ambil piti habis dalam bank. Nak pergi musafir. Gimana? Tak tahu. Musafir ni kiasa. Yakni perjalanan hati kita nak tuju Tuhan ni sangat sukar, sangat payah. Maka yang terlebih kepala bekalnya. Pala segala bekal. Bekal yang paling utama, hak paling penting sekali nak tuju Allah Ta'ala ini. Dan yang terlebih memberi manfaat bekal itu, apa dia? Takwa Allah. Perasaan takut kepada Tuhan. Maka menyebabkan kita rajin buat taat ke Tuhan. Bukan kerana syurga tetapi takut ke Tuhan. Bapa demo semaya bersungguh tak tinggal semaya. Tuhan kata kalau mu tak semaya aku marah. Allah hamba dengar Tuhan marah gak gerung selalu. Seperti firman Allah Taala, wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa.
dan mengambil bekal olehmu zat. Dan ambil bekal olehmu bahawasanya sebaik-baik bekal khairaz zadi takwa, takut akan Allah. Takut saja, tak boleh juga, kena ada harapan juga. Kita lepas pada semaya, kita kata, ke ambo semaya tak kena dengan keinginan Tuhan. Ya Allah, aku semaya saat ni 1 rakaat, ya aku dah ingatmu. 3 rakaat saat ni aku duk mikir benda lain. Takutnya lah semaya ni tentu dah mu tak terima, ya Allah ya Tuhan aku. Bukan nipu, memang tentu dah, ya Allah ya Tuhan aku. Tu takut kita. Maka harapan kita pun sebut pula. Ya Allah ya Tuhanku, sekalipun jahatnya amalan aku, sekalipun tak murni, tak ikhlasnya amalan aku, tetapi aku hanya berharap denganmu ya Allah, bukan berharap dengan amalanku. Semua amalan ni aku buat kerana-Mu ya Allah. Ikhlas kalau tak ikhlas aku tak tahu, aku bergantung denganmu. Harapan aku letak padamu. Takut juga kepadamu, harap juga kepadamu. Bukan amalan yang aku lihat ya Allah ya Tuhanku. Tetapi aku mengaku aku yang salah, aku yang tidak khusyuk, aku yang lalai, aku yang malah, aku yang tidak bersungguh dalam semaya, aku yang tidak hadir hati dalam semaya. Aku mengaku. Tetapi mengaku pun ya Allah ya Tuhanku, kalau aku tengok diriku nescaya amalanku tidak layak pun untuk bersembah padamu. Tetapi kalau aku tengok-Mu ya Allah ya Tuhanku, sejahat-jahat mana pun kalau Tuhan nak terima ya Allah ya Tuhanku, rahmat-Mu lebih besar daripada segala kesalahan. Maka adalah takwa itu lafaz yang menghimpun kedua makna, iaitu mengerja dan menjunjung awamiri dan istinabun nawahi. Nak masuk kok tasawuf pula sikit-sikit. Ustaz mohon maaf. Mohon maaf petai lagi dia kata. Kalau kurang adab dalam bertanya, betul ke ustaz ni anti PhD dan anti universiti? Sebab dalam setiap pengajian ustaz, seolah-olah ustaz tidak suka yang ambil PhD. Dan seumpamanya, sedekah ramai ulama ahli sunnah ada PhD. Seperti di Universiti Azhar. Mohon maaf sekali lagi ustaz, takut kurang ajar. Bukan, hamba kecek PhD hok tak betul lah. PhD hok betul jangan duk terasa hatilah. Supaya dalam Al-Quran apabila duk tegur mengenai orang semaya. Orang semaya hok mana? Hok tak khusyuk lah. Bukan kata hok semaya hok khusyuk. Hok semaya khusyuk tu sudah takut lah. Maka orang ambil PhD hok takut ke Tuhan, hok ahli sunnah wal jemaah takut gapo? Jangan duk seru hatilah. Hok ni pok kita, hok ni hok karut, hok wahabi, hok gapo, hok tu duk terasa hatinya. Jangan duk bimbang. Kalau kita buat kerana Tuhan, kita ambil PhD kerana Tuhan, bukan kerana nak mulia makhluk, kita tak akan terasa hati. Tapi kalau kita ambil PhD ada kepentingan lain, nak dapat sanjungan, nak dapat gapo, kita akan dihina oleh makhluk. Jangan kecewa amalan kita kerana Allah. Ambil PhD ni kerana Allah. Ni pokok ahli sunnah wal jamaah ni. Ambil PhD ke kerana Allah. Seru hati apa? Nyambo dok kata hok kerana makhluk. Tak ada masuk pun dalam kaitan kita. Lagu tu. Tak sudut bimbang, tak sudut bimbang. Pok kita jangan pecah. Kena buat lagu tu. Maknanya jangan pecah maknanya. Bukan ambil anti PhD dah. Anti PhD hok tak betul. Sebab apa? Sebab lah ni kita tengok PhD ni ada ramai orang jadi sombong dengan sebab PhD. Bukan kita kata semua PhD jadi sombong dok. Maka kita nak jatuh PhD hok sombong ni lah. Biaya sedar. Oh tak syarat PhD sombong. Hok tak mengaji pun sombong. Jarang orang bodoh ni sombong. Orang bodoh kalau dia terasa ya bodoh. Walau senyap tak kecek lah mana. Biasa orang bijak jadi sombong. Maka kita nak tegur orang bijak tu bagus. Tetapi orang bijak hok sombong tu. Maka orang bijak lah ni mudah nak sebut PhD lah. Orang bijak ni Kalau tak boleh PhD kalau bukan tak bijak. Kalau orang bodoh letak periksa niru payah juga. PhD tak boleh nak niru lah mana. Munggu kena buat tesis, kena bahas. Buat
Presentation kau dia apa sembah awak kecek depan. Soleh. Kalau nak niru payahlah. Jadi orang bijak sombong itulah hak masalah. Bukan hamba tegur dalam kitab tasawuf parok lagi kena. Kalau ya Allah Mudi Imam Ghazali kata parok lagi. Hak ni hamba kata selu-selu ya. Nah, kalau bahas di ulama tasawuf dak neraka dah lah. Nah, tapi hamba tak ada sebut neraka gitu. Jangan bimbang saya PhD ikhlas kerana Allah Taala usolli fardhu zuhri. Gitu. Saya nak tahu apa maksud dakwah. Dakwah ni gapo dia bang ya? Bukan Dayak. Dayak ni bangsa suku bangsa Dayak panggil. Bahasa Dayak, bahasa dakwah ni fikiran lah, pemikiran. Demo terpengaruh dengan dakwah dia tu. Demo terpengaruh dengan fakta dia, dengan pemikiran dia lah. Gitulah hamba fahamnya dakwah ni. Tak betul lagi kena tanya kamu dewan bahasa dan pustaka. Teban ni beli di dewan bahasa dan pustaka ada waktu ambil kamu bahasa Melayu. Hamba pun tak bagi soalan mana bahasa Melayu ni. Apa hukum kita menegur makmum? Kita tidak menegur makmum yang solat hal keadaan bajunya terselok, nampak aurat di bahagian belakang sedangkan dia tidak menjadi yang bajunya telah terselok. Kena tegur orang semaya salah. Ulama khilaf. Kena tegur atau tak tegur? Ulama kata apabila semaya itu batal. Misalnya dia semaya pakai seluar. Bila pakai seluar, tain dia rokok, dia sujud, nampak luruh punggung dia tu dah. Maka batal semaya, ya batal semaya. Maka dia buat ibadat dalam keadaan batal, maka buat ibadat dalam keadaan batal, duk kerah lagu tu maksiat dipanggil. Ibadat ni kalau buat betul baru jadi taat. Kalau buat dengan cara tak betul, ia jadi maksiat pula. Semaya tak pakai seluar, semaya tak ambil air semaya tak ngadap kiblat. Semua tu maksiat berlaku. Maka semaya tak tutup aurat juga maksiat. Maka wajib kita kena tegur. Kena tepuk dia. Batal semaya tu seluar tu nampak luruh bukan boleh borgo 20 sen ni 4 ria boleh bubuh dari tu Berat ni kata kena pakai molek lah. Dia pun minta maaf tegur. Allah sekali hamba pakai bawah lagi. Berat tak ada apa. Berat tak ada masalah apa. Ada ulama kata tidak wajib tegur. Sebab apa? Sebab dia tak tahu benda tu. Benda tu kalau dia buat dengan sengaja baru jadi maksiat. Sengaja semaya tak ada semaya. Maksiat. Kalau tak sengaja, dia tak tahu, tak maksiat. Maka tak wajib tegur. Ada kata tak wajib tegur. Moleknya tegur. Tegurlah dia. Nyanyi patut mai Zuhur pula batal ni. Tarik sikit seluar. Dia pun tarik. Soyok rabuk belah dua. Berat pula. Dia kau masalah Untuk amalan baca Al-Quran harian, lebih afdal baca ikut turutan daripada surah sampai akhir. Surah awal sampai akhir atau baca surah tertentu. Seperti subuh baca Yasin, Zuhur baca Waqiah, Asar baca Ar-Rahman, Maghrib baca Dukhan, Isyak baca Al-Mulk. Boleh berlaku baca-baca. Kerana satu surah itu tidak ada kaitan dengan satu surah lain. Boleh kita baca. Lainlah kita baca dalam bentuk susunan macam dalam semaya. Maka dalam semaya rakaat pertama mesti baca hak awal. Rakaat kedua mesti hak surah lepas pada tu. Kerana apa? Kerana susunan Al-Quran itu tertib dia adalah tauqifi daripada Tuhan. Jangan buat naik turun. Tapi kalau nak waktu subuh lain hak ni tak ada apa, tak ada masalah apa Hukum isyak rokok sambil buai hajat. 2 kali makruh. Makruh isyak, makruh buai hajat sambil makan, sambil isyak rokok tu makruh dah. Isyak ketika buai hajat pula makruh 2 kali makruh. Lagu tu. Sebab apa? Bercampur dengan asak lain. Asak hukmu isyak dah, asak lain punya isyak juga. Tu jadi kelabu asak sikit kepala. Ya sebut asak Saya turun naik bila saya berimam, saya turun naik bila saya dalam berhijrah. Ustaz ada tip yang boleh saya amal, apa pendapat ustaz? Kita nak berhijrah, kita sebut dah, Nabi sebut tidak dipanggil taubat orang yang masih mengekalkan perbuatan dia. Tidak dipanggil taubat orang yang masih tak tinggal kawan-kawan lama dia. Tidak dipanggil taubat orang yang tidak tukar pakaian dia. Tidak tukar tempat duduk dia, tempat dia usahain. Maka kalau kita nak berhijrah betul, tinggalkan benda tu.
Kerana benda tu akan menyusuh ke dalam berhijrah kita. Dah. Jadi kalau kita rasa kuat, lagi nak duduk sekali. Gitu. Siapakah yang golongan yang Nabi sebut akhlak seperti para sahabat? Tak tahu hamba tak ingat ni, tak tahu kok mana ni. Dia nak tanya gapo. Ustaz sekali berkomo, hamba komo dengan air, lepas tu telan air liu rasa macam ada air. Rasa tawa-tawa air koloh ni lagu ni. Batal kodok semaya. Kalau kita yakin teguk air koloh batal. Tapi kalau kita teguk tu air liu kita sebab setuh dengan air rasa lagu tu, tak apa. Kalau kita tak yakin air koloh kodok ni rasa macam sejuk. Ke lidah kita kalau kena air pun jadi sejuk juga lagu tu. Maka kalau tak yakin tidak batal. Tapi kalau yakin bunyi zero koloh bunyi batal. Bunyi zero koloh. Macam mana nak tahu kita tergolongnya daripada golongan minoriti yang betul di akhir zaman? Jazakumullah. Tak penting kita duduk di kumpulan minoriti ataupun majoriti. Hak penting kita duduk di dalam kebenaran. Duduk dalam kebenaran. Hak tu penting. Tak sudut ambak minoriti majoriti kau. Kebenaran tu penting. Tetapi Rasulullah kata ahlu sunnah akan jadi majoriti. Minoriti ni kumpulan sesat. Man syaza finnar. Ustaz boleh qada kita qada solat contohnya waktu zuhur kita qada subuh boleh. Ke nama qada dah ikutlah masa bila sah hukum dia. Adakah solat kalau tak kena sah solat kalau tak kena Tuhan? Solat ni menyembah Tuhan. Kalau kita tak kena Tuhan, kita dah sembah siapa? Kita sembah siapa? Maka solat ni sembah Tuhan. Kira-kira kita tak kenal Tuhan. Solat ni kita kiyah macam nikah lah. Nikah tapi tak kenal bini. Nikah lagu mana? Demo kenal bini demo tak? Nama tak kenal. Orang mana? Tak kenal. Orang ko sekut tahu tak tahu. Boleh lah ko obok tahu. Tak tahu gapo dia. Lepas tu nak nikah lagu mana? Nak semaya lagu mana kalau tak kenal benda yang disembah. Sebab kita ketika akad takbir kita tak sembah zat hok kita mengaji tu lah. Zat tu hok gini. Kalau kita tak tahu lagu mana nak sah. Maka ada ulama kata tak sah iman. Tak sah iman, tak sah semaya. Jadi kena sungguh sikit mengaji dalam bab mengenal Tuhan. Adakah manhaj yang dipelajari di Yaman berbeza dengan manhaj yang dipelajari di Azhar Mesir? Sama ya Ahlussunnah wal Jamaah belaka dua-dua tu. Kebanyakannya di seluruh dunia dikuasai oleh Ahlussunnah wal Jamaah. Cuma sedikit saja lebih kurangnya Wahabi ko. Yaman pun ada juga Wahabi tapi di Son'a lah. Tu Bagaimana akidah yang percaya akan mimpi seseorang yang mengatakan ia bermimpi melihat Allah senyum di suatu tempat yang terjadinya dengan sendiri. Tak tahulah kau ini mimpi lagu mana melihat Tuhan senyum. Minta maaf hamba tak erti dalam bab tu dah. Adakah upah haji untuk orang yang telah meninggal layak dipanggil hajah? Orang tu buat haji kepada orang lain maka dia tak dapat gelaran hajah. Dia buat haji ke orang. Kalau dia buat haji diri sendiri baru dia panggil haji. Tapi haji dengan hajah ni tak sudut penting sangatlah. Nabi tak ada Haji Muhammad. Ada? Nabi Muhammad pergi balik pada haji. Haji Muhammad, masya-Allah. Haji Abu Bakar tu, Sayyidina Abu Bakar. Masya-Allah Haji Omar pula. Haji Ali ko. Tak ada, sudut mengaruh. Orang lah ni pergi ke Mekah, dah lah tak ikhlas, pitih tak bersih. Ngaji bab haji pun tak erti, tak tahu apa, kelip pakai seluar pendek. Tulis situ, Haji MM. Panggil MM, tak buat tu. Kurang ajar budak ni. Aku pergi ke Mekah tak panggil haji, dah dalam majlis. Sebut gak haji yang ikhlas gapo semua, sebut gak. Pasal gila aku pakai haji ada juga. Kita tengok muka lugar. Nak panggil haji tak boleh. Tiba-tiba koya nak jadi haji. Biarlah suruh ke Tuhan lah pakat kita dengan dia. Orang lain tak kalut dengan nama panggilan haji hajah. Tak salah. Dan hidup sungguh sangat dengan panggilan haji hajah ni. Apa hukum kalau saya makan ambil bahagian kopi haya? Contohnya monggeng ko tekok ko hok tuai ayah jual.
Tapi saya tahu bahagia tu tuai kedai tu ambil daripada air hok dia jual ke orang lain tu. Gini, dia timbal sekali dengan peda, perut peda. Ya pun tain dia kata-kata hari peda dia tak bui. Tak boleh lah tu dia jual dah hati peda kena bui kepada ketua dia nya. Nah. Maka dia tak bui, dia bui air saja hati peda dia tak ambil. Ambil bagai orang. Lainlah orang pehedah. Timbal sini, timbal air saja. Hati peda kita tak timbal. Tapi dia timbal juga masalah. Kalau betul nak jual air, khobek air tu selalu. Khobek hati peda, jual timbal air. Oh gitu rugi ustaz. Ambo beli dengan masa basah air, rebel air tu. Ambo tak ajin khobek perut. You buat beri gitu. Hidup-hidup dengan bulu ke apa dia. Ambo timbal belakang. Cakap nak khobek, mampu lah air tu. Kena sembelih dulu. No, cakap dia nak jual kena khobek, memelah payah dia nak jual muka dia rebel air. Dia kena jual air gitu direct. Kau boleh nanti ya saya khobek dulu deh. Lepas tu dia mau timbal air tu lagu mana. Mana boleh sebab dia jual lagu tu daripada rebel air. Terpaksa dah nak kata ke mana. Tapi kita boleh buat, buat cara molek baru bersih jual beli kita dah. Minta pencerahan tentang orang kata boleh pergi anjing jika kering sama kering, basah sama basah. Basah sama basah ada sebut dalam kitab ke tak? Pergi anjing kering sama kering, basah sama basah. Tak faham ni gapo dia ni kawan ni. Kalau kering sama kering bukan boleh pergi anjing ni. Maksud dia kalau setuh tak jadi najis. Peribahasa kering dengan basah bukan peribahasa pergi anjing. Ingat, peribahasa kering basah dalam peribahasa najis. Maka sekalipun dia tidak najis tetapi tak boleh pergi anjing kerana dia tu najis, seolah-olah bermain dengan najis. Kita ada ambil najis buat main selambut. Buat bulat-bulat main selambut najis. Ada orang kerja lagu tu. Mana boleh orang kerja lagu tu main najis. Tak apa kering dah ustaz. Kita jemur kering. Sopongan bola baseball dah jadi. Tak boleh main najis lagu tu, tak boleh. Jadi kering dengan basuh ni peribahasa najis bukan peribahasa sentuh. Dalam mazhab kita tak boleh sentuh kerana benda itu najis. Ustaz ketika khutbah dua solat Jumaat, doa apa perlu dibaca di antara dua khutbah? Molek istighfar. Istighfar kau molek? Istighfar sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. Abu laka bi ni'matika alayya wa abu bi zambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Patu doa ke umat Nabi Muhammad, ya Allah ya Tuhanku, apunglah Allahumma raham umat Ahmad, Allahumma aslih umat Ahmad, Allahumma farij an umat Ahmad, Allahumma jbur an umat Ahmad bi haqqi sayyidina Muhammad, aslahallahu mural muslimin, sarafallahu syarral mu'zin. Baca belaka doa untuk umat Nabi Muhammad. Jangan dok minta doa kita saja, minta kepada umat Nabi Muhammad. Minta doa kita saja, tak boleh merentah desa. Sebab orang lain kena juga. Lah ni kena minta biar sia belaka, barulah kita boleh merentah desa pula. Merentah daerah, merentah gapo Ustaz boleh kodok kita tahiyat ketuk ketika solat. Lah setahu mana nak tahiyat? Dah kata nak tahiyat. Makruh kerana dia akan mengganggu khusyuk kita dalam sembahyang. Tapi kalau kita tak ganggu pun dapat khusyuk dengan tahiyat lagu tu. Sudah lagu mana kan? Tahiyatlah. Kalau boleh sepanjang hayat tahiyat. Berkaitan kalam Allah, bagaimana kalam Allah saat berinteraksi dengan Nabi Muhammad Malik Isra' Mi'raj, dengan Nabi Musa Bukit Tursina, dengan para malaikat. Maka Allah Ta'ala berdialog dengan Nabi Muhammad, berdialog dengan Nabi Musa, berdialog dengan malaikat. Cuma dialog yang ada di dalam Al-Quran, dialog dengan Nabi Musa. Dialog dengan Nabi Musa saja disebut. Manakala dialog dengan Nabi Muhammad dan para malaikat tak sebut. Maka hak kita tahunya, dialog dia bunyinya Nabi Musa dengan ya Musa ikhla'na li innaka bil wadil muqaddas itu. Musa pecah selipar kamu berada di lembah suci tua. Tu antara dialog dia. Bunyi gitulah. Tu lagu tu bunyi. Ustaz saya nak tanya, kalau kita berzikir untuk murah rezeki contohnya, adakah kita dapat manfaat dunia dan tak dapat akhirat kelak? Ya kaedah dia. Kita buat kerana apa? Kalau buat kerana Allah, Tuhan akan beri pahala. Kalau kita buat kerana syurga, Tuhan beri syurga. Kalau kita buat gani, boleh gatulah. Apa yang kita niat, jadi tak salah lah. Takut gapo dia. Dah muka kita niat lagu tu.
Ni kata Allah, patut tak boleh kau. Dah demo niat gapo dia Tuhan ke wi belaka demo niat. Kalau niat Allah boleh Allah. Niat Allah, niat boleh pahala, niat boleh. Oh niat bakalah. Niat banyak tu ke. Niat kita boleh banyak. Pertama, ya Allah ya Tuhan aku buat kerana-Mu semata-mata. Ya Allah ya Tuhan aku buat ni kerana dapat syurga-Mu. Ya Allah ya Tuhan aku buat ni kerana nak dapat pahala. Boleh kau niat lagu tu? Ha boleh. Boleh belaka, boleh belaka. Tengok imam hadap tain doa niat gapo dia. Nah. Kau dah? Nawaitu ta'lum nah. Saja aku mengajar, saja aku belajar. Wa ta'lim. Itu untuk ingat ayat banyak. Wal naf'a wal intifa'. Aku beri manfaat kepada orang, aku cari manfaat. Wal hasa 'ala tamasuki bi kitabillah. Aku suruh orang pegang Quran dan hadis. Wa sunnati rasulih. Ikutlah gapo dia, kalau hudam gapo dia. Pati dia sebut gapo dah? Ibtigha awajhillah deh. Ibtigha awajhillah kerana semata-Mu. Ni kena niat mula-mula. Semata-mata ibtigha awajhillah wa qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Aku minta-Mu, minta redha-Mu, minta pahala-Mu. Apa takut jadi nak kena niat so? Siapa dia ajar kata, dia niat so tak jadi tak niat orang lain. Apa ya? Ini ada ajar dah cara niat. Ajar kena minta kerana Allah tu tak boleh lari, kena minta Allah Taala. Lepas tu minta pahala. Tak apa. Wa qurbihi wa sawabi. Nak minta dekat dengan Allah Taala tu kedudukan. Tak apa. Wa sawabihi dan pahala dengan Allah Taala. Tak apa Jangan buat style nakut lagu tu. Minta Tuhan boleh belaka. Tentang khilaf ulama menyatakan taklid dalam akidah tidak dikira beriman. Nak jawab dah itu dia. Pendapat ni kalau betul kau, kalau salah kau apa dia, maka kalau pendapat kata betul orang taklid dalam bab tauhid tu kufur, dah kalau betul situ. Jadi kufur dia kufur, kekal dalam neraka, kekal dalam neraka. Sebab tu janganlah taklid dalam bab tauhid. Solat tapi tak khusyuk sah kau tak sah. Cuma rugilah kalau alih-alih semaya tu khusyuklah, tak boleh sebanyak pun sikit pun jadilah. Ustaz mohon ijazah mulut jadi masing, makan garam. Tetu dah jadi masing, darah tinggi, darah gapo, siap macam-macam lagi. Mulut jadi masing, tak boleh juga. Ijazah terlalu mudah sangat mulut jadi masing, takut kita ni belum bersedia untuk jadi mulut masing. Mulut masing ni apa yang kita kata jadi. Bagi orang yang hati masih jahat, dia akan kata benda hak tak sesuai. Maka mulut masing dia jadi maksiat dah pula. Seolah-olah kita beri pisah kepada orang tengah nak bunuh orang. Orang nak bunuh orang tengah gila, kita pergi beri pisah, dia pun jak-jak, kau ramai lagi mati. Tetapi bagi orang yang nak menyelamatkan orang, kita beri pisah, dia akan pertahankan manusia. Tak apa, sesuai dengan keadaan dia. Maka mulut masing kalau silap beri ke orang, dosa tiap-tiap dia tik, siap dah mahal. Orang lawan dia, kakak ni mu tak ui aku minta pitis ria mu tak ui aku jadi labi. Dia labi ke apa tu? Jadi labi. Nampak? Lawan dia pula, dia kata jadi koro, jadi gapo. Mulut masing ke? Hei batu telaga Sabta. Manusia ini manusia ingkar. Malam menjadi manusia, siang menjadi ular. Berok jadi ular kau itu. Cerita Jamil dulu. Jadi kijau masing jadi dosa belakang ni. Jadi tak boleh beri ijazah lah. Kalau nak mari sungguh sangat mari pondok lah. Gapo dia lagi hok tak ada di rumah Wah, ekor kau gapo boleh marilah. Gitu. Buah-buah naga kau. Batal kau huduk kalau baring tapi tak tidur tak terlelap, tak batal wuduk. Kalau kita tidur betul baring barulah batal. Kalau baring saja tak tidur tak batal. Adakah belajar bakhik fardu ain bagi perempuan? Ya, sebab dia mari hik. Ataupun kalau dia tak mari hik, tak mari hik dia. Maka tak payah belajar hik, tak payah belajar. Kalau dia mari hik, baru belajar. Kalau tak mari hik, gapo dia hik? Hik you ada. Hik tak ada. Maka tak payah belajar hik. Untuk belajar benda tak berlaku pada diri dia. Soh kodok mandi wajib kalau teka mandi tu ada kulit kering. Kuping gitu deh. Pada kawasan telinga kau lagu mana kat lurah-lurah telinga kita tak buat. Pakai mandi je.
Benda tu mengganggu kodok. Kalau benda tu sekadar macam daki-daki gitu apa semua, sikit-sikit lagu ni hukum dia sah, tak ada masalah apa. Nah, tapi nak agak berkeping. Boleh soyok teban ni. Nah, jadi raksasa tu. Tak mandi setahun. Petok muka raka tu. Sopo dengan tanah ko. Soyok hal tu jadi tak kena dah kulit, maka tak boleh. Kena buai dulu, bersih dulu barulah sah mandi. Kalau kesalahan mengopak boleh kodok minta maaf dalam grup FB secara umum. Kita sebut dah minta maaf secara umum mazhab Maliki, mazhab Syafi'i kena tuju kepada siapa-siapa dia. Nah, sekurang-kurangnya kita boleh minta maaf dah, biarlah secara umum pun tak apa dah. Tetapi kalau nak betul-betul secara khas lah PM tepi ya. Personal message ya. Adakah senyap dalam solat melebihi qada al-Fatihah membatalkan solat? Senyap waktu mana? Waktu kia. Setahun tak apa, muka dia rukun panjang. Tapi kalau rukun pendek, tidak kau gapo lebih daripada baca Al-Fatihah batal. Ustaz mohon cerita hadis menyatakan ada 2 surah yang tolong bercakap kepada kita depan Allah pada hari kiamat. Dan macam mana nak beramal, tak tahu, tak ingat lah cerita ni, tak tahu, tak biasa dengar. Sia ikan lepas ambil wuduk, tangan masih bau ikan, soh kodok wuduk. Soh bau ikan, bau macam-macam, kau gapo dia tak ada masalah apa. Bau ikan tidak najis. Yang penting jangan bubuh ikan dalam poket. Bubuh dalam poket, batal maya. Apa hukum pakai jersey Manchester United? Nah, kau ada gambar macam setan. Manchester, nama macam setan. Dah United. Memang gambar macam setan dah lah. Pergi tukar cabai 3 di ujung. Cabai 3 ni bukan nama tepat, cabai 3 Kota Baru dah. Cabai 3 ni tukar ni. Tukar gini. Setan dak pergi lagu tu. Apa hukum dia? Kalau pakai saja-saja makruh. Kalau pakai mengagungkan dia haram. Kalau pakai memuja dia, menyembah dia kafir. Lagu tu. Jadi kalau macam setan tu kurang gambar dia tu. Gambar setan gitu. Ikutlah awak serba kau sikit kurang-kurang, awak betul boh janggut sikit apa semua, kalau awak seluar awak jubah ke apa dia, tukar tu awak mimbar tulis ittaqullah kat situ. Ikutlah tak apalah tukar gitulah. Manchester ni bukan bisa dilambai, bisa dia orang jemain tu. Kau bisa dilambai. Orang kat rumah hamba pakai baju Manchester main sepak tak je kena. 10 kali sepak bola tak kena. Ya bukan bisa di baju, bisa di orang. Jadi kita pakai baju tak jadi bisa pun. Orang tak bisa. Wallahu a'lam. Al-Fatihah.